adanya satu wawancara bersama dengan dua narasumber kita pada hari ini. Ya, dan Auda seperti yang dinyatakan, kita akan perkatakan mengenai dengan Minggu Pelabur Sedunia 2023 dan kita disertai oleh Brunei Darussalam Central Bank, BDCB dan Brunei Darussalam Capital Markets Association, itu lebih dikenali juga sebagai BCMA, untuk mengongsikan sedikit sebanyak mengenai dengan World Investor Week. Ya, daripada pihak BDCB kita perkenalkan, iaitu bersama kita di studio pada pagi ini narasumber kita, iaitu Tuan Fadli bin Sulaiman, merupakan pengurus perhubungan korporat Bank Pusat Brunei Darussalam BDCB. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Salam. Fadli. Apa khabar? Kabar baik. Ya, dan seterusnya. Baik, dan juga alhamdulillah kita bersama Yang Mulia Tuan Muhammad Abdul Fatullah bin Agong, iaitu ahli Persatuan Pasaran Modal Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, mungkin rasanya Tuan Fadli dan juga Tuan Muhammad Haddad ini pertama kali ataupun pernah jua diwawancara? So yes, ini pertama kali lah. Pertama kali. Yes. Okey, nak mengapa Tuan? InsyaAllah kami santai-santai saja ya untuk hari ini. Bagi Tuan Muhammad? Ini kali yang kedua. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita ni akan lebih lanjut ya, berkongsi sama dengan penonton kita bagi Minggu Pelabur Sedunia 2023. Baik, untuk soalan yang pertama bersama dengan Tuan Fadli untuk mengungsikan sedikit keterangan mengenai dengan World Investor Week ataupun Minggu Pelabur Sedunia ini Tuan. Alright. Daripada pihak Brunei Darussalam Central Bank, kami pertama kali dulu ingin mengucapkan terima kasih bagi wawancara untuk World Investor Week ini. So World Investor Week merupakan kempen global tahunan yang dipromosikan oleh International Organization of Securities Commission, IOSCO. Ia diraikan setiap minggu pertama bulan Oktober, dan pada tahun ini kata ini meraikan World Investor Week ini pada 2 hingga 8 Oktober 2023 lah. So tapi pada kebiasaannya acara-acara World Investor Week ini ia disambut seterusnya lah, macam nak terus hingga ujung tahun. So Brunei Darussalam Central Bank selaku pengawas lia security dan ahli kepada IOSCO ini, kami adalah penyelaras kebangsaan bagi acara World Investor Week di negara Brunei Darussalam. And tanggungjawab kami BDCB adalah untuk bekerjasama dengan agensi dan institusi yang berkenaan dalam pelaksanaan inisiatif dan aktiviti yang berkaitan. Ya, demikian tadi Auda ya. Kita telah mengikuti penjelasan daripada Tuan Fadli mengenai dengan BDCB, maksudnya World Investor Week ini, dan kita ingin mengetahui kembali masih lagi Auda kita bersama dengan Tuan Fadli. Kita ingin mengetahui apakah objektif World Investor Week ini, mungkin dapat dijelaskan silakan. So objektif World Investor Week ini adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan pendidikan dan perlindungan pelabur. So fokus bagi inisiatif-inisiatif pelaksanaan di negara Brunei Darussalam bagi acara ini ia untuk meningkatkan kedaya tahanan pelabur ataupun investor resilience. Kedaya tahanan pelabur. Mungkin ada di antara yang pernah pun diusahakan daripada pihak Tuan sendiri berkaitan dengan inisiatif-inisiatif bagi untuk memastikan orang ramai membuat keputusan yang bertanggungjawab. Mungkin juga bersama dengan Tuan Muhammad Joy ya, bersama kita kongsikan. Okey. Terima kasih Tuan Pengacara. Pertama kali bagi pihak BCMA, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas wawancara ini. Sedikit konteks mengenai BCMA. BCMA adalah singkatan kepada Brunei Darussalam Capital Market Association, yang di mana persatuan ini ditubuhkan sejak tahun 2017 lagi. Okay. So persatuan ini mewakili capital market service license holder yang di mana terdiri daripada 6 ahli, iaitu Baiduri Capital, kita ada BIBD Securities, SBI, dan kita juga ada Lion Global Investor, Standard Chartered Securities dan UOB Asset Management. So salah satu objektif BCMA adalah untuk menggalakkan dan meningkatkan celik kewangan serta celik pelaburan dalam pasaran. Serta secara aktif juga kami mempromosikan dan juga menyokong pembangunan capital market.
So kembali kepada soalan Tuan Pengacara, inisiatif-inisiatif BCMA adalah selari dengan pihak BDCB. Okay. So kami juga aktif membuat segala program-program seperti taklimat, jerayawara serta kuis melalui radio. Okay. Sebahagian besar daripada kami punya program adalah dengan kolaborasi dengan pihak BDCB. Ya. Baik, daripada pihak BDCB pula. Okey, kalau BDCB, kami telah menjalankan beberapa program seperti taklimat jerayawara dan kursus untuk meningkatkan tahap celik kewangan di negara Darussalam. So, antara lain daripada program ini, ia adalah untuk memastikan orang ramai boleh membuat keputusan wajar. Ia juga menekankan aspek dan topik-topik kewangan seperti perancangan kewangan, pengurusan hutang, pelaburan dan juga perlindungan pelabur. Kami juga program ini kami sasarkan kepada agensi-agensi kerajaan, swasta, penuntut dari tahap menengah sehingga institusi pengajian tinggi, belia dan warga emas. So ini adalah untuk memastikan kami merangkumi segmen-segmen penduduk secara luas dan berbezalah. Program ini juga ada topik-topik yang komprehensif dari segi perancangan kewangan. On top of that, BDCB juga untuk memastikan orang ramai supaya mendapat maklumat, akses kepada maklumat kewangan yang tersedia. Kami ada mengeluarkan bahan celik kewangan di dalam bentuk artikel, booklet bertajuk Smart Money Habits, iklan radio, ada juga comic strips dan juga post celik kewangan melalui akaun Instagram kami @centralbank.brunei. And kami akan terus berusahalah dan bekerjasama dengan agensi yang berkenaan seperti kerajaan, swasta dan juga perancangan kewangan untuk meningkatkan jua celik kewangan di negara Darussalam ini. Baik, ya. Telah pun dikongsikan bersama antara inisiatif-inisiatif dalam sama-sama kita agar terus celik kewangan, agar tidak kita terpedaya dan juga sebagainya. Telah pun diusahakan daripada pihak BCMA dan juga pihak BDCB. Ya? Betul sekali, Amar. Ya? Dan kita berbalik lagi kepada dua orang narasumber kita, Auda. Dan kita ingin mengetahui, adakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan inisiatif untuk memastikan investor relation ini? Mungkin dapat dijelaskan siapa agaknya dulu ni? Maybe I can start. Okay. Antara faktor-faktor yang boleh menjejaskan kedayatahanan pelabur, sekiranya orang itu mempunyai tahap celik kewangan sama digital yang rendah. So pada lazimnya orang yang mempunyai kemahiran teknologi yang rendah ataupun yang ada langsung kemahiran dan juga mempunyai kefahaman perancangan kewangan yang rendah juga, diorang ini mudah terdedah kepada taktik-taktik penipuan kewangan. Pada masa ini juga aktiviti-aktiviti penipuan kewangan ia semakin canggih. So sejajar dengan kemajuan teknologi, aktiviti-aktiviti penipuan kewangan ini sekarang kebanyakannya melalui platform digital. So sebagai contoh, diorang ada yang menggunakan taktik phishing di mana si penipu ini ia memancing maklumat perbankan sama peribadi orang melalui platform seperti SMS, WhatsApp, media sosial, telefon dan baru-baru juga ada yang menggunakan artificial intelligence untuk meniru suara manusia. Betul. Maybe Okay. So sebagai ahli BCMA, kami sebenarnya berhadapan dengan pelanggan ataupun bakal pelabur secara langsung, maksudnya face to face. So oleh itu kami mempunyai kelebihan untuk memahami para pelanggan kami dengan secara lebih dekat. Di antara faktor-faktor ataupun punca ataupun yang dihadapi oleh para pelabur adalah salah satunya adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan ataupun kurangnya fahaman terhadap konsep pelaburan. So apa itu pelaburan? Betul. Okey, apakah jangka masa jika melabur? Okey. So dari sana kita hendaklah memahami salah satu konsep daripada perancangan kewangan iaitu time value of money. Okey. So setiap matlamat ataupun pelaburan hendaklah disertakan dengan jangka masa yang tertentu. Matlamat itu hendaklah seimbang
dengan jangka masa agar pelaburan itu akan boleh berjalan dengan lancar. Jika tidak, makanya pelaburan itu akan kurang berjaya dan tidak mampan. Okey, yang kedua adalah kurang pengetahuan dari segi strategi dan juga risiko. Okey, so setiap pelaburan kita hendaklah menitik berat tentang strategi dan juga pengurusan risiko. Okey, strategi pelaburan yang mantap dan juga pengurusan risiko yang teratur, okey, ia berpotensi untuk mengurangkan kerugian di dalam satu pelaburan itu dan dalam masa yang sama juga ia berpotensi untuk membuahkan hasil dalam salah satu pelaburan yang kita uruskan itu. Ya. Baik, itulah antara pengungsian kita bersama tadi, disentuh sedikit yang menariknya mengenai dengan artificial intelligence ini. Itulah kita perlu juga sentiasa peka ataupun sentiasa celik pengetahuan mengenai dengan teknologi. Artificial intelligence digunakan dengan sebaik mungkin, tapi ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakannya menjadi satu penipuan ataupun kaedah-kaedah yang boleh membawa kepada jenayah-jenayah, ya. Jadi amat penting untuk kita mengetahui, jangan pulang katanya bulan ini kita ni melabur RM100, bulan depan dapat RM1,000 ataupun RM100,000. Itu antara satu penipuan yang nyata. Tapi kadang-kadang ada juga yang terkeliru ataupun buta dengannya, tuan, ya. Baik, untuk seterusnya kita ingin juga mengetahui antara ciri-ciri penipuan pelaburan yang ada, mungkin dapat dijelaskan agar penonton kita ni lebih memahami mengenainya, tuan. Alright, okey. Antara ciri-ciri penipuan pelaburan, okey, sama ada penipuan pelaburan kah ataupun penipuan kewangan secara amnya, kalau ia menjanjikan pulangan yang tinggi dalam jangka masa yang pendek, lepas satu yang bagi tahu that pelaburan ini ada risiko langsung atau risikonya rendah. So ini juga dinamakan sebagai skim cepat kaya. So penipuan kewangan ini juga ia selalu menggunakan nama orang-orang yang terkenal, nama selebriti, tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan daripada orang ramai. Selain daripada itu juga, diorang ini selalunya menggunakan konsep rantaian member get member. So ya, macam sistem referral ataupun skim piramid lah. So sebagai contoh, saya ikut serta skim pelaburan A. Lepas itu saya kena suruh membawa ahli keluarga sama kawan apa. Lepas itu saya pun kena janji kalau membawa ahli keluarga sama saudara ni ada pulangan tinggi. And pada masa yang sama juga, ahli keluarga saya sama saudara, anak kawan-kawan tadi yang saya jemput, diorang pun kena suruh bawa juga diorang punya kawan-kawan lain, keluarga lain juga. Sama juga kena janji yang pulangan yang tinggi. On top of that, dari segi documentation, kalau penipuan pelaburan, diorang ada dokumen-dokumen yang sah tetap apalah. So, kalau membuat pelaburan ini, sebenarnya daripada institusi kewangan yang berlesen, ia ada proper documentation. So, diorang ni selalu ada macam like investment advisor, selalu mencek profil risiko diorang macam mana, syarat-syarat dan tema-tema pelaburannya macam mana, kos-kos charge-nya pun mesti kena terangkan lah. Tapi kalau penipuan pelaburan langsung ada. On top of that, kalau penipuan pelaburan, diorang juga ada alamat tetap dan diorang ni payah dihubungi. Dan terakhir sekali, kalau penipuan pelaburan, antara ciri-cirinya juga, diorang memerlukan pembayaran secara khusus. So, diorang ni kalau sebagai contoh, diorang menyuruh memindah dana atau membuat pembayaran itu melalui saluran pembayaran yang bukan konvensional. Ini supaya diorang macam payah dikesan lah. Jadi menghantar mungkin sebagai transfer ke bank luar negara sebagai contoh lah, ya. Jadi itulah. Pernah juga kita mendengarkan juga, ya, ada rakan-rakan lama yang entah 10 tahun kita ni berjumpa, tiba-tiba menghubungi kita ni, kan berjumpa bawa minum. Itu antara salah satu caranya, tuan, ya. Itu adalah satu taktik yang lama dulu, dan juga seperti ini juga mengenai dengan pelaburan-pelaburan ataupun penghantaran pemindahan dana tersebut. Pernah juga mendengarkan bahawa ada masalah-masalah di luar negara perlu dihantar menggunakan
pemindahan wang tersebut daripada bukan bank tapi menggunakan akaun-akaun daripada orang lain. Jadi itulah antara salah satu cara yang memang kadang-kala kita ni mudah keliru tuan. Jadi bagaimana ni? Ya, dan untuk meneruskan lagi kita kembali bersama dengan Tuan Muhammad Hadrat. Kita ingin mengetahui apakah yang boleh orang ramai lakukan tuan ya untuk melindungi diri mereka sendiri sebagai protection lah. Jadi macam mana tu? Okey, untuk melindungi dari segi pelaburan. Ya. Okey. So mula-mula sekali kalau kita bercakap tentang dari institusi kewangan, setiap pelaburan kalau ingin memulakan setiap pelaburan, kita selalunya membuat assessment kepada pelanggan tersebut. Ya. Ya, so kita hendaklah mengetahui apakah risiko yang mereka dapat hadapi dan apakah tujuan mereka untuk melapor. So dari situ baru kita dapat ketahui apakah bakal pelabur ini dapat ataupun lulus daripada kriteria tersebut. Ya, itu adalah salah satu untuk melindungi orang ramai supaya sebelum membuat apa-apa pelaburan, mereka hendaklah tahu sama ada pelaburan platform itu asli ataupun tidak. Baik, itu langkah pertama daripada pihak Tuan Muhammad Hadrat Fatullah ya, selaku ahli Persatuan Pasaran Modal Brunei Darussalam. Daripada Tuan Fadli sendiri bagaimana? Okey, orang ramai boleh melayari laman web BDCB di www.bdcb.gov.bn untuk mendapati senarai entiti yang dilesenkan oleh BDCB. So Anik Tani sebagai pengguna kewangan, Tani mesti juga bertanggungjawab untuk hanya berurusan dengan institusi kewangan yang berlesen. So ini untuk supaya Tani mendapati perlindungan dari di bawah rangka kerja pengawal kawal selia BDCB. So sebaliknya kalau Tani inda berurusan dengan entiti yang dilesen, so Tani inda akan dapat perlindungan daripada rangka kerja kawal selia BDCB inilah. And risikonya juga tinggi. Selain daripada itu, orang ramai boleh juga mencek senarai ataupun BDCB alert list di mana diorang boleh mendapati senarai syarikat, entiti laman web yang indah diberi kebenaran atau diluluskan oleh BDCB. And aktiviti-aktivitinya mencurigakan dan disyaki adalah berkaitan dengan penipuan kewangan. So orang ramai juga kalau sekiranya diorang mendapati entiti ataupun perkhidmatan-perkhidmatan dan produk-produk kewangan yang rasanya macam mencurigakan, diorang boleh menghubungi isu pengguna kewangan BDCB di talian 838 0007 atau email fci@bdcb.gov.bn. And sekiranya terjebak dengan penipuan kewangan, so orang ramai boleh melaporkan penipuan kewangan tersebut itu ke Pasukan Polis Diraja Brunei di balai polis yang yang paling hampir atau menghubungi talian dorang 993. Baik, audio sekali lagi kita kongsikan bersama ya tuan ya. Taliannya di 838 0007 ya. Baik, untuk seterusnya Amar. Baik, untuk seterusnya sebagai soalan terakhir bersama dengan Tuan Muhammad Hadrat Fatullah, memang sukarlah untuk kita ni melindungi diri kita ini kalau kita ni indah mengetahui apa-apa pun tuan berkaitan dengan alert list berkenaan. Kadang-kadang kita ni cuma tahu, dibagi dan terima sahaja. Disebabkan oleh buta dengan harta ataupun wang yang banyak tersebut. Jadi untuk orang ramai yang ingin mengetahui jenis-jenis produk pelaburan yang terdapat di negara Brunei Darussalam tuan, di mana dan juga macam mana untuk mereka mendapatkan maklumat mengenai institusi yang boleh mereka hubungi. Okey, baik. Untuk produk-produk yang ada di negara Brunei Darussalam, okey, kita mempunyai berbagai-bagai produk pelaburan. Okey. So salah satu daripadanya adalah equity, unit trust, bonds, sukuk dan juga kita ada insurans yang berlandaskan dengan mempunyai pelaburan di dalamnya yang dipanggil investment link product. Okey. So setiap produk pelaburan ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dari segi risk return. Okey, pulangan risiko. Okey. So
sebelum memulakan satu pelaburan, kita ataupun sebelum memilih satu pelaburan, kita hendaklah memahami karakteristiknya sama ada sesuai ataupun tidak untuk diri kita. Okey. Dan kami menekankan kepada pelanggan ataupun orang ramai sebelum membuat satu pelaburan, sebaiknya berjumpa dengan perancangan kewangan yang berlesen, okey, untuk mengkaji instrumen tersebut sama ada ianya sesuai ataupun tidak. Mungkin ia akan sesuai untuk seseorang individu tetapi tidak untuk orang lain. Ya. So pada pendapat saya, di negara Brunei Darussalam, perancangan pelaburan belumlah di tahap yang maksimal. Tetapi insya-Allah dengan adanya inisiatif seperti ini dan juga sokongan dari BDCB, tidak mustahil pada masa akan datang perancangan pelaburan ini akan menjadi norma kepada orang ramai. Betul. Okey. Yang untuk mengetahui atau tempat berhubung di mana ataupun siapa yang boleh dihubung mengenai perancangan pelaburan ini, okey, orang ramai bolehlah melayari laman web BCMA iaitu www.bcma.org.bn. Saya ulangi, www.bcma.org.bn. Okey, untuk mengetahui secara umum di manakah atau apakah institusi-institusi kewangan yang menawarkan produk-produk pelaburan ini. Dan orang ramai juga boleh melayari laman web setiap institusi kewangan untuk melihat apakah produk-produk yang ditawarkan di institusi masing-masing. Ya. Selain daripada itu, sekiranya jika orang ramai berminat, bolehlah mereka menghubungi client call center setiap institusi kewangan tersebut untuk membuat temu janji dan berjumpa dengan perancangan kewangan yang berlesen untuk memahami dengan lebih lanjut tentang perancangan pelaburan. Baik, alhamdulillah telah pun cukup dijelaskan bersama dengan dua narasumber kita pada hari ini, terutama sekali dalam habis kita untuk berjinak-jinak dalam bidang pelaburan lah ya, untuk sama-sama kita mengetahuinya dan juga elakkan daripada perkara-perkara yang boleh membahayakan diri dan juga harta benda kita. Jadi kita ucapkan terima kasih ya. Ya. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua tetamu kita, iaitu Yang Mulia Tuan Fadli bin Sulaiman, merupakan sekali lagi kita perkenalkan, iaitu pengurus perhubungan korporat Bank Pusat Brunei Darussalam BDCB, dan juga kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Hadrat Fatullah bin Agong, merupakan ahli Persatuan Pasaran Modal Brunei Darussalam BCMA, dalam perkatakan mengenai dengan Minggu Pelabur Sedunia 2023. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.